Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertanyaan jawab di seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ramli Lumut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, soalan nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya dan Timbalan jawab 3 minit. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berdasarkan statistik laporan pendaftaran kontraktor daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB untuk tempoh 2020 hingga ke 30 Jun 2022, sebanyak 25,481 kontraktor baru bertaraf Bumi Putra telah berdaftar dengan CIDB. Semakan mendapati hanya sebanyak 6,918 kontraktor yang sedia ada bertaraf Bumi Putra tidak memperbaharui pendaftaran. Ini menunjukkan sebenarnya berlaku penambahan jumlah kontraktor bertaraf Bumi Putra sebanyak 18,563. Sehingga kini jumlah keseluruhan kontraktor grade G1 hingga ke G7 yang memiliki sijil taraf Bumi Putra adalah sebanyak 71,163. Saya yakin penambahan kontraktor Bumi Putra ini adalah hasil usaha kerajaan yang sentiasa membantu dan prihatin kepada kontraktor Bumi Putra. Yang pertama, antara usaha untuk membantu kontraktor Bumi Putra, kerajaan telah melaksanakan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.2, Kaedah Pelaksanaan Perolehan Projek Kerajaan tahun 2022 pindaan 1 Mac 2022 yang telah membuka lebih banyak peluang perolehan untuk membantu kontraktor G1 hingga ke G3 untuk mendapatkan projek kerajaan. Yang pertama, kaedah perolehan secara sebut harga dinaikkan daripada RM500,000 hingga ke RM800,000. Dan yang kedua, kerja sehingga RM100,000 dipilih melalui cabutan undi. Pada tahun 2021, sebanyak 1,825 kontraktor Bumi Putra G1 hingga ke G4 telah diamanahkan untuk melaksanakan kerja dengan nilai sebanyak RM4.27 bilion. Manakala bagi kontraktor Bumi Putra G5 hingga ke G7, sebanyak 2,176 kontraktor telah merekodkan pelaksanaan kerja bernilai RM3.1 bilion. Kesemua kerja ini melibatkan projek awam dan juga swasta. Kedua, sebagai langkah proaktif menangani masalah kenaikan kos harga bahan binaan, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan syarat perubahan harga atau dengan izin Variation of Price VOP dalam kontrak kerja untuk memastikan projek kerajaan tidak terjejas dan dapat disiapkan mengikut jadual. Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.4, pelaksanaan VOP dalam kontrak kerja pindaan 15 Julai 2022 dilanjutkan lagi tempoh sehingga 30 Jun 2023 dengan penambahan 11 bahan binaan. Yang ketiga, bagi memberi peluang kepada kontraktor baru serta menggalakkan penyertaan belia Bumi Putra dalam melaksanakan projek-projek berskala kecil perolehan kerajaan, CIDB telah mewujudkan accelerator program khusus kepada kontraktor belia yang baru dalam grade G1 hingga ke G4 melalui kursus peningkatan kapasiti dan on-the-job training yang mana peruntukan sebanyak RM10 juta telah disediakan. Kontraktor golongan belia baru yang tamat dengan jayanya dalam accelerator program ini akan ditawarkan untuk menyertai projek-projek kerajaan di mana keseluruhan projek adalah bernilai RM200 juta yang dilaksanakan dengan kerjasama 7 rakan strategik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan tambahan saya, ya, kita menghargai jawapan yang telah diberikan. Statistik yang saya kemukakan dalam soalan saya perolehi daripada maklumat pada bulan Jun, ya, mengenai kedudukan kontraktor-kontraktor yang tidak berupaya untuk mendaftar renew dia license kerana masalah keuangan. Saya gembira kerana VOP ini diteruskan dan dilanjutkan. Cuma saya berpandangan dan saya harap kementerian dapat menimbang
supaya bahan-bahan binaan yang diberikan VOP ini ditambah bukan sekadar 11 ditambah dengan yang asal beberapa sahaja, tetapi selengkapnya segala bahan yang diperlukan untuk membina dalam suasana hari ini harus dipertimbangkan untuk diberi VOP ini. Kalau tidak, kita jangka harga ataupun kos pembinaan akan meningkat, maka mangsanya juga adalah rakyat biasa yang terpaksa menanggung harga yang lebih mahal untuk mendapatkan bangunan-bangunan yang mereka tunggu-tunggu. Harap mohon pertimbangan Kementerian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Sebenarnya itu adalah cadangan yang baik untuk dipertimbangkan. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat juga, sebelum ini VOP yang dilaksanakan sebelum ini hanya termasuk 4 bahan sahaja, iaitu besi bertertulang, crush aggregate ataupun crusher run, mild steel pipe iaitu pipe air dan pipe pembentung, dan juga copper. Tetapi sejak pindaan yang terbaru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memasukkan 11 bahan tambahan, iaitu 15 bahan binaan bagi kerja-kerja binaan bangunan, 7 komponen bagi kerja-kerja mekanikal dan elektrik, dan termasuk juga lanjutan pelaksanaan VOP ini sehingga ke Jun tahun hadapan. Dan untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat juga, terdapat 2 lagi tambahan inisiatif dalam VOP yang baru ini. Yang pertama, kita juga akan membenarkan lanjutan masa ataupun EOT extension of time sehingga 6 bulan untuk projek yang telah mencapai lebih 60% kemajuan kerja, dan juga kita boleh bagi pelepasan bon pelaksanaan dan juga wang jaminan untuk projek yang juga telah melebihi ataupun mencapai 60% kemajuan siap. Sekian dan terima kasih. Silakan Jempol. Ya, terima kasih.